أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Pada hari ini kita meneruskan rancangan kita, majlis kita, iaitu My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah. Dan pada hari ini saya tidak keseorangan. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Safri Muhammad Zain. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, saya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Safri, para penonton sekalian, tidak asing lagi dengan My Quran Time sebenarnya, kerana beliau juga merupakan orang penting dalam My Quran Time, menyediakan bahan-bahan konten dalam kita bersiaran dalam My Quran Time. Dan alhamdulillah, dan kita mendoakan kepada pentadabbur kita Ustaz Fadil Ustaz Fazrul Ismail terus diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang diuji dengan kesihatan, mudah-mudahan terus dapat sihat dan bersama-sama dengan kita semua. Ustaz Safri, jadi Ustaz tak ada pilihan Ustaz. Ya, insya-Allah. Ustaz Safri kena bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk mencerahkan kita pada halaman 327 pada surah Al-Anbiya ini. Para nabi alaihimussalatu wassalam ini, seronok kita nak belajar kisah-kisah para nabi ini. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Safri untuk kita melihat apakah halaman 327 ini. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tirmizi telah berikan peluang kepada kita pada hari ini kita dapat menyambung, iaitu muka surat 327, iaitu surah Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi tentang surah tersebut, kita sama-samalah untuk memperdengarkan bacaan daripada ayat 58 sampai ayat 65. Bertafadhal Ustaz. Ya, sebelum itu Ustaz, kita tengok sinopsis dulu. Apa sinopsis daripada muka surat tersebut. Yang pertama, iaitu pada ayat 58, Nabi Ibrahim alaihissalam hancurkan berhala. Kemudian daripada ayat 59 sampai ayat 65, perdebatan sengit antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya pasca tragedi penghancuran patung-patung berhala. Kemudian pada ayat 66 sampai ayat 70, kemenangan mutlak Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada ayat 71 sampai ayat 72, nikmat lain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkan baginda serta Nabi Lut alaihissalam ke tanah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sinopsis daripada muka surat 327. Maka sama-sama kita menyemak bacaan yang akan dilantunkan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Tafadhal. Masya-Allah. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Safri. Dan kita akan baca terlebih dahulu ayat daripada ayat 58 hingga 65. Tadi kalau kita lihat sinopsis Nabi Allah Ibrahim, dalam muka surat ini banyak mencerita tentang disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala para nabi. Itulah disebut sebagai Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
sudah pasti tengok semangat, perjuangan, keberanian dalam menegakkan tauhid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir satu muka surat ini Ustaz, kisah Nabi Ibrahim. Baik, masya-Allah. Okey, surah tentang cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita baca ayat 58 hingga 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم. Baginda Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang paling besar agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi ulul azmi yang menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung berhala. Ini merupakan kisah yang indah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perhatikan kisah-kisah yang banyak disebutkan dalam surah Al-Anbiya ini, ia merupakan salah satu memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Mereka menyampaikan risalah tauhid, membenarkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Menariknya pada ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam faja'alnahum juzazan illa kabiran lahum. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Kalau kita perhatikan pada muka surat sebelumnya itu, muka surat 326, di akhir daripada surah ayat tersebut ataupun di akhir daripada safhah tersebut, muka surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Artinya
Nabi Ibrahim ada memberi isyarat bahawasanya beliau akan melakukan sesuatu perkara yang perkara tersebut dapat memilukan hati mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mereka banyak membuat patung dan menyembah berhala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan demikian. Ibrahim alaihissalam menggunakan taktik untuk bagaimana cara baginda berdakwah sehingga mereka tunduk dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang berlaku? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala sehingga berkeping-keping. Yang menariknya ustaz, ditinggalkan yang besar. Ditinggalkan yang besar. Kenapa ditinggalkan yang besar? Nanti kita tengok pada ayat-ayat yang berikutnya. Ketika mereka mengadakan sesuatu upacara ataupun hari yang mereka inginkan melakukan ibadah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tak nak ikut bersama dengan mereka. Nabi Ibrahim menyebutkan qala inni saqim, saya ada masalah tak sihat sedikit. Maka Nabi Ibrahim membuat satu perkara yang tidak mereka jangkakan. Rupanya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, tetapi dihancurkan semua kecuali yang besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali. Dan apabila mereka kembali dan mereka melihat semua patung-patung yang kecil-kecil tadi tu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggal yang besar saja. Saja. Strategi ya? Ada itu salah satu strategi. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam ustaz, dia nak memberikan sesuatu gambaran bahawasanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah untuk menjatuhkan dia punya maruahkah dan sebagainya. Kenapa dia menyembah berhala, kenapa dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka kembali, mereka bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan ini? Siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kita? Siapa yang menghancurkan patung-patung berhala? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka mengaku adalah tuhan-tuhan mereka. Maka qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka sebagian mereka berkata, itu pada ayat 60 itu, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Menariknya ustaz, pada ayat ini Allah sebutkan fata, iaitu pada ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang remaja ataupun memiliki kekuatan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan kekuatan ilmu dan kekuasaan tadi itu menghancurkan patung berhala. Kalau orang tua agak-agak tak boleh ustaz nak menghancurkan patung berhala. Ini Allah sebutkan qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Apa kata raja yang berkuasa pada waktu itu? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Perhatikan pada ayat ini, a'yunin nas. Artinya pada ayat 762 ini Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, adakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Qalu anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau telah melakukan pekerjaan ini kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawapan Ibrahim? Jawapan tegas seorang pemuda yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tengok jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya seolah-olah macam ini, mana ada? Kalau kamu tak percaya, cubalah tanya yang besar tu. Cuba tanya yang besar tu. Bukan dalam artian Nabi Ibrahim itu nak menipu, bukan. Nabi Ibrahim ingin memberitahukan kepada mereka dan nak meruntuhkan akidah mereka dengan cara yang demikian. Di dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
melakukan sesuatu tipu daya. Yang pertama pada perkataan ini, qala bal fa'aluhu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kemudian pada ayat lain, inni saqim, ketika penduduk kampung mengajak baginda untuk pergi ke pantai dan sebagainya untuk meraihkan penyembahan dan sebagainya, Nabi Ibrahim cakap inni saqim, saya dalam keadaan yang tidak sihat, maka dia tak pergi. Maka dapatlah peluang dia untuk menghancurkan patung-patung sebab semua orang kampung pergi. Kemudian ada satu hadis mengatakan ketika Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat, satu kaum yang zalim, ketika ditanya Sarah itu siapa, maka Nabi Ibrahim menyebutkan dia adalah ukhti, saudaraku. Ini adalah salah satu taktik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga baginda dapat menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, maka Ibrahim dengan tegas menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini seolah-olah memberikan satu gambaran kepada kita sesuatu tumbukan yang sangat hebat kepada orang-orang yang menyembah berhala. Kalau seandainya patung ini tak boleh nak bercakap dan sebagainya, silakan awak cuba tanya. Seolah macam itu. Saya tak ada melakukan apa-apa. Maka mereka faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka ketika patung tadi tak dapat nak memberikan sesuatu keterangan, maka mereka insaf, faraja'u ila anfusihim, mereka tunduk dan mereka malu, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimtu ma haula'i yantiqun. Kemudian pada ayat 65 itu Allah menyebutkan, kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak boleh berbicara. Artinya Ibrahim nak menegur masyarakat yang menyembah berhala pada waktu itu. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala tersebut dan mereka bertanya siapa yang menghancurkan berhala ini, maka Nabi Ibrahim cakap, kalau kamu nak tahu siapa yang menghancurkan berhala tersebut, tanyalah yang besar tu. Seolah-olah kalau dalam tafsir disebutkan ada hammer tu ataupun kapak dan sebagainya digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian hammer itu ataupun tukul dan sebagainya itu diletakkan di bahu patung yang paling besar. Artinya seolah-olah seperti ini cerita dia, Ibrahim meletakkan benda tu supaya mereka bila balik tengok semua patung-patung tadi hancur dan mereka akan bertanya siapa yang buat. Maka Ibrahim mengatakan ni yang besar. Apa bukti dia? Itu kapak tadi di dekat dengan patung yang sangat besar tadi itu. Tetapi ketika mereka insaf bahwasanya patung tersebut tidak akan dapat melakukan apa-apa, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwasanya berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Seolah-olah seperti ini. Kalau seandainya patung itu tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, bagaimana dia dapat menyelamatkan kamu sebagai penyembah-penyembah patung tersebut. Jadi ini adalah salah satu perkara yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, bagaimana cara berdakwah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum kita masuk pada sesi yang berikutnya, kita perhatikan dahulu perkataan pada hari ini, iaitu perkataan nasaka, artinya tunduk beribadah. Diulang sebanyak 3 kali ataupun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Artinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tunduk kepada yang lain. Kita sebagai hamba yang beriman, kita kena tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz sebelum kita berehat seketika untuk Ustaz baca satu ayat insya-Allah pada ayat 62 Ustaz. 62 Okey, kita baca ayat 62. Bagaimana kita melihat strategi Nabi Allah Ibrahim yang memberi tamparan hebat kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, bahawa sebenarnya apa yang kamu sembah itu tidak boleh beri manfaat dan tidak boleh beri mudarat kepada kamu semua. Kita baca ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق الله Sadaqallahul azim. Qalu anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka yang lain berkata kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela bahwasanya berhala-berhala ini adalah yang menghancurkan berhala ini adalah Nabi Ibrahim. Mereka berkata, jika demikian bawalah dia dan tunjukkan kepada orang-orang ramai agar mereka menyaksikannya. Mereka berkata atau mereka bertanya, adakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Maka kita saksikan insya-Allah berikutnya selepas kita berehat seketika. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Dan sebutkanlah wahai Muhammad dalam kitab itu Al-Quran tentang perihal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Inilah nama yang sangat kita cintai, yang pada hari ini muka surat 327 sebahagiannya kita telah ceritakan bagaimana taktik, strategi berdepan dengan kaumnya. Dan sudah pasti Ustaz Safri penonton nak tahu apa pula ujian ataupun kita kata cabaran yang dilalui selepas ini. Sudah pasti cukup mencabar untuk dilalui, tapi kita lihat bagaimana susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu kita ambil sikit tajwid pada hari ini. Kita dalam rangka nak mengenali tentang bacaan tebal dan nipis dalam bacaan Al-Quran. Maka hari ini kita nak ambil satu tentang bacaan tebal. Itu disebut sebagai tafkhim. At-tafkhim maksudnya ialah secara bahasa tebal, ataupun istilahnya ialah menyebut huruf-huruf Al-Quran itu tertentu, huruf tertentu dengan suara bacaan yang tebal. Bila kita baca tu suara kita ni, kalau dalam bahasa itu disebut penggemukan suara. Maksudnya suara kita tu memenuhi ruang kita. Gema suara itu, ruang mulut kita tu penuh bila kita sebut huruf tu. Itu dipanggil huruf at-tafkhim, huruf tebal. Qa, ta, kalau kita sebutkan dalam mulut kita tu penuh sehingga ke kubah langit kita dalam mulut kita tu, suara kita tu menghala ke atas. Qa, ta, sa, bila menyebutnya. Dia berbeza dengan ba, dia terbuka sedikit, dia tidak memenuhi ruang. Maka kita lihat contoh dalam ayat kita baca tadi, contohnya innahu laminal zalimin. Dalam contoh ini pada huruf dha itu ditebalkan suaranya. Innahu laminal zalimin. Berbanding dengan huruf-huruf sebelum dan selepas ni semuanya nipis. Time sampai dekat Allah dia bunyi tebal, memenuhi ruang mulut kita. Gema suara itu tu memenuhi ruang mulut kita, maka bunyi tebal. Tak boleh kita baca la minaz zalimin, la minaz dha, kena tebal. Contoh dalam ayat seterusnya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu
yuqalu lahu. Tengok contoh pada huruf qaf di situ. Dan juga perkataan Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu kan, orang Melayu panggil Ibrahim, bagi Ibra. Tak apalah, itu dalam bahasa cakapan tak apa. Bila baca Quran, walaupun nama anak kita Ibrahim, kita panggil Ibrahim. Bila baca Quran kena iba, daripada nipis iba kepada ra, Ibrahim. Maka huruf tu bunyi cantik, Ustaz Safri. Tebal nipis tu sangat unik kepada bacaan Al-Quran tu. Wallahu a'lam. Tapi kalau bab segi nama Ustaz, kalau kita mak ayah kita bagi nama kita yang terbaik, kalau orang panggil rasanya tak sesuai dengan makhraj je, rasa pun tak cantik juga Ustaz. Betul Ustaz. Seperti Ibrahim kan. Betul, Ibrahim. Sebabnya kalau satu kita ambil nama Nabi, Allah, mesti mak ayah ada keinginan untuk menjadikan anak dia seperti memiliki sifat Nabi Ibrahim. Betul, jadi setiap nama itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebutlah nama. Yang pelik kita, orang kita kan bila Muhammad panggil Mat je kan. Cuba panggil sebut penuh-penuh Ustaz. Betul. Alhamdulillah, terima kasih, masya-Allah. Itulah tajwid yang sedikit kita kongsikan sebentar tadi. Ia adalah untuk membentuk lisan kita, lidah kita agar menyebut Al-Quran itu penuh dengan hikmah sebagamana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ia dibaca dengan tenang, penuh keinsafan, ia akan memberikan makna yang sangat baik kepada pembacanya. Maka kita teruskan insya-Allah pada muka surat 327 ini, iaitu daripada ayat 66 sampai ayat 72. Dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita menyambung bahagian kedua ataupun ayat yang ke-66 hingga ayat 72 tentang kisah bagaimana kemuncaknya, antara kemuncak kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Sadaqallahul azim. Baginda Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Ini jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mengajukan satu hujah bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung berhala mereka. Nabi Ibrahim berhujah bahwasanya kalau seandainya patung itu bercakap dan tanyalah kepada patung itu siapa yang menghancurkan patung-patung berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Faraja'u ila anfusihim
faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka kembali kepada diri mereka dan mereka tunduk. Summa nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka tunduk dan mereka mengakui bahwasanya ya Ibrahim, bagaimana kami nak bercakap dengan mereka bahwasanya patung-patung itu sedikit pun tidak dapat berbicara. Tetapi Nabi Ibrahim AS berhujah dengan mereka, kalau seandainya kamu lihat patung berhala itu tidak dapat untuk bercakap dan tidak dapat untuk mengeluarkan sesuatu perkataan, kenapa kamu menyembah mereka? Kenapa kamu menyembah mereka dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sementara patung berhala itu la yanfa'ukum syai'an, tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak dapat memudaratkan kamu. Ini adalah satu hujah yang sangat-sangat memberikan pukulan, tamparan kepada mereka. Artinya, kenapa kamu menyembah sesuatu perkara yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan mudarat? Ini adalah satu hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengucapkan kepada uffil lakum, celaka kamu semua. Masya Allah. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artiannya Ustaz, orang yang tidak menyembah Allah ini jauh daripada Allah, mereka dianggap orang-orang yang celaka. Artinya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Tengok Allah sebutkan, celakalah kamu, kenapa kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Afala ta'qilun. Kamu tak nak guna akal ke? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala beri teguran kepada kita, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat air, nikmat hujan, nikmat tumbuh-tumbuhan, makanan dan sebagainya, tetapi sebahagian kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegur afala ta'qilun. Kau tak ada akal ke? Ini seolah-olah satu tampar yang sangat hebat bagi kita. Kita sebagai hamba yang beriman, sentiasalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz? Selepas Nabi Ibrahim berhujah dan mereka kalah dengan hujah mereka, mereka mulai menggunakan kekuatan. Main kasar lah. Dia tak boleh dah kalah di dalam berhujah, dalil tak boleh nak ditegakkan, dah main kasar dah. Maknanya Ustaz Safri, saya melihat bila Ustaz Safri tegak tadi, maknanya Nabi Ibrahim bukan terus hanya pergi robohkan berhala, tapi membina di atas hujah dan ilmu. Ya, betul. Maknanya mereka patutnya, kalau mereka rasa mereka benar, mereka boleh lawan seluruh hujah dan ilmu, tapi jelas dah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala bimbing orang-orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Pada ayat 68 itu Allah menyebutkan, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak membuatnya. Artinya inilah salah satu hujah mereka yang tak boleh nak dikalah, yang sudah kalah tadi. Mereka menggunakan kekuatan, mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya minta Ustaz untuk baca ayat 69 sebagai jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya-Allah. Baik, macam ada persamaan antara Firaun juga ya. Apabila jelas kebenaran Nabi Musa, lepas tu dia main cara kasar. Cara kasar pula. Masya-Allah. Inilah ujian-ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat apakah Allah Taala kata dalam ayat seterusnya, menjawab tadi apabila mereka ingin mengugut dan nak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Qulna Sadaqallahu.
Sadaqallahul azim. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika tipu daya seorang raja yang zalim terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api dengan sifatnya dan karakter api adalah membakar. Mustahil bila ada api kita akan takut dengan adanya api, sebab api adalah sifat yang membakar. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kuni bardan. Allah. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk wahai api. Ubah karakter sifatmu yang membakar itu menyejukkan. Allah. Tetapi ustaz, kalau seandainya perkataan salaman tidak disebutkan pada ayat ini, niscaya api itu akan sejuk sampai bila-bila. Bardan. Tetapi bila ada sebutkan wasalaman, artinya sejuk itu, sejuknya api tadi itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nak menyelamatkan. Tetapi dia khususkan, kalau seandainya tidak disebutkan Nabi Ibrahim, khusus pada Nabi Ibrahim, ditakhsis Nabi Ibrahim di sini akan sejuk sampai bila-bila. Sifat api tu. Sifat api tadi itu. Tetapi bila Allah sebutkan di sini ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini merupakan salah satu mukjizat keagungan atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus nak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, mampu melakukan tabiat yang semula jadi api yang sangat membakar itu boleh sejuk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dia, ustaz, kenapa Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran seperti ini? Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana baginda adalah orang yang sabar, baginda adalah orang yang terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baginda orang yang patuh dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan dalam surah Safat, ustaz, kan, dia sanggup untuk mengorbankan anak dia Allah sendiri. Sebab apa? Sebab kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh ayah yang terbaik. Contoh sami'na wa ata'na, ayah yang terbaik, dan dia termasuk juga anak yang terbaik, dan dia juga termasuk pemimpin ataupun nabi yang terbaik, dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam membimbing kita bagaimana cara menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terus tegak teguh mempertahankan kemuliaan agama yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Pada ayat 70 itu menyebutkan, dan mereka hendak membuat kejahatan terhadap Nabi Ibrahim, kami jadikan mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Tujuan mereka ingin membakar Nabi Ibrahim, ingin memusnahkan Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah balikkan dengan kehebatan, dengan keagungan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah balikkan mereka, tuju mereka ingin menghancurkan, merosakkan Nabi Ibrahim, tetapi Allah balikkan mereka lah sebenarnya orang yang rugi. Artinya bagaimana rugi? Nabi Ibrahim dah sampaikan risalah dakwah, tetapi mereka tak nak ikut, Ustaz. Dah diberikan petunjuk mukjizat bahwasanya api yang biasanya membakar tak dapat membakar. Adakah itu sesuatu perkara yang sangat menakjubkan? Tetapi mereka tetap juga tidak percaya. Sebab apa? Hati mereka tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qasad qulubuhum. Ini adalah salah satu penyakit bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga orang-orang yang rugi. Kemudian setelah kita cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim menerima ujian dan tantangan daripada kaum mereka menyembah patung berhala,
kemudian Allah menyebutkan pada ayat 71 sampai ayat 72 ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam. Mungkin Ustaz boleh bacakan sikit daripada ayat 71 sampai ayat 72. 71 dan 72, dua ayat terakhir. Ya, terakhir. Kita bacakan dua ayat terakhir kisah seterusnya pula. Tadi saya sebut kemuncak hujan Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya banyak lagi Ya, kemuncak antara tadi Ustaz sebut dalam surah Safat, diperintahkan Allah untuk menyembelihkan anak Ismail. Inilah ayat yang patuh kepada perintah Allah. Kita baca ayat 71 hingga 72. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam, dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan mereka adalah orang-orang yang soleh. Masya Allah, ayat penghujung daripada muka surat 327 ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan seorang hamba yang dimuliakan Allah, seorang hamba yang taat kepada Allah, seorang hamba yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah menyampaikan kebenaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim keselamatan dan juga Nabi Lut alaihissalam di negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Syam yang penuh dengan keberkatan. Kemudian yang menarik lagi Ustaz, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan sepenuh hati berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah berikan kepada baginda selain daripada selamat daripada bakaran api yang dibuat oleh raja yang zalim? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila kullan ja'alna salihin. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yakub sebagai cucu Nabi Ibrahim, sehingga Ibrahim dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka sehingga mereka menjadi hamba yang soleh. Maka pada muka surat 327 ini resolusinya sebagai berikut. Yang pertama, sentiasa berhujah dengan toleransi dalam membina iman. Yang kedua, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh memberi manfaat dan mudarat, bukan pada yang lain. Kemudian yang ketiga, terus berjuang berkata kebaikan walaupun kecil bilangannya. Artinya sampaikan risalah dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi insan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita menutup My Quran Time pada hari ini, kita minta Ustaz Tirmizali untuk baca doa. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ihfaz alaina walidina wa dhurriyyatina wa azwajina wa arhamina. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana warham mautana ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada semua-semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Seperti biasa, kita panjangkan sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan kita semua ini untuk gerakan Al-Quran seluruh negara kita. Kita buat laksanakan program-program yang berkaitan dengan Al-Quran supaya Al-Quran itu sampai kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Sehingga kita bertemu sekali lagi, insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Safri yang sudi bersama kita. Yes. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal.